Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian, mutaakhir ini dunia menyaksikan, akan sering menyaksikan pelbagai musibah yang menimpa kehidupan manusia. Pelbagai pihak turun ke Sungai Lui bagi memberikan keputusan kawasan Manusia, walaupun di mana mereka berada, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara, dihadapkan dengan berbagai-bagai musibah. Daripada musibah pandemik COVID-19, Allah di negara kita sudah meragut lebih 30,000 nyawa. Bukan jumlah yang sedikit. Begitulah juga mengakibatkan ramai yang kehilangan orang-orang yang tersayang. Begitulah juga yang terakhir, kita melihat musibah banjir yang bukan sekadar merosakkan harta benda, bahkan ada di kalangan mangsa-mangsa banjir yang istilahnya total loss, hilang segala-galanya, seolah-olahnya baru memulakan hidup mereka. Ditambah lagi dengan kehilangan nyawa, dan mungkin akan ada lagi musibah-musibah yang berbagai lagi dah. Jadi dalam menghadapi musibah ini, manusia berdepan dengan musibah ini dengan berbagai-bagai ragam sikap dan juga mentaliti mereka. Walaupun di kalangan orang-orang Islam sendiri, sehingga ada yang manusia akan sering berkata bila menerima ujian dan menerima musibah ini, kenapa Allah uji aku dengan musibah sebegini? Ini kata-kata yang sering terdengar. Kenapa Allah uji aku dengan musibah sebegini? Bahkan ada juga yang akan berkata, apakah salah aku sehingga begini aku diuji? Sampai tahap begini aku diuji. Bahkan yang lebih menyedihkan juga ada di kalangan manusia yang mempertikaikan tentang musibah itu, sehingga sanggup mengatakan hidup ini memang tidak adil, katanya. Ini perkataan yang biasa kita dengar sebenarnya. Kenapalah tak habis-habis aku menghadapi kesusahan? Mereka merungut ataupun mereka mengeluh dengan kesusahan yang mereka hadapi. Memang nasib aku sentiasa malang, kata mereka. Dan ada juga yang mengatakan bala Tuhan ini adalah balasan akibat kehinaan diri aku. Yang lebih dahsyat lagi, bahkan lebih ekstrim lagi,
manusia menyalahkan takdir dan menuduh Allah Ta'ala itu zalim terhadap mereka. Ini satu gambaran lah, gambaran ucapan-ucapan manusia yang sering kita dengar, yang menggambarkan jiwa mereka itu sendiri, yang menggambarkan sikap mereka, yang menggambarkan mentaliti mereka. Namun sebaliknya, kita juga melihat ketika menerima nikmat, ketika manusia menerima nikmat, manusia juga akan sering lupa dan leka. Sedangkan nikmat maupun musibah sebenarnya adalah ujian daripada Allah. Ketika menerima musibah, mereka merungut, keluh kesah, marah, kecewa dan sebagainya. Tetapi ketika menerima nikmat, sedangkan nikmat itu juga adalah datang daripada Allah, dan nikmat itu juga adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka kita akan melihat ada di kalangan manusia pula yang akan mendabik dada, mengatakan inilah hasil kerja aku selama ini, inilah hasil kerja aku, mendabik dada pula. Kerana kehebatan ilmu akulah dan kepakaran akulah aku berjaya buat perkara ini. Ada yang berkata, nasib baik aku ni pandai berniaga, maka kerana itulah aku loaded sekarang ni. Ataupun ada juga yang berkata, memang aku layak berjaya kerana apa? Sebab ketinggian ilmu aku. Yang lebih ekstrim lagi, mereka merasakan bahawa usaha dan kehebatan mereka mengatasi takdir Tuhan itu sendiri. Usaha dan kehebatan mereka lah yang menentukan hidup mereka, yang menentukan takdir mereka sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ini mungkin hanyalah sebahagian daripada realiti dan situasi yang berlaku di kalangan manusia kini dalam menghadapi musibah dan juga dalam menerima kenikmatan. Pada hakikatnya, musibah dan nikmat ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, tidak ada musibah, tidak ada nikmat yang datang lain daripada Allah. Tak ada yang datang daripada selain daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang sebenarnya berlaku ialah bukannya Allah yang tidak adil, bukannya Allah itu zalim, bukannya Allah Ta'ala tidak pemurah, tapi sebenarnya manusialah yang tidak kenal Allah. Manusialah yang sering tidak mengenali Tuhannya, tak kenal bahawa Tuhanlah yang menentukan kehidupan mereka. Ini berpunca daripada manusia sering meminggirkan hubungan dan juga meminggirkan peranan Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bahawa kebijaksanaan mereka, usaha mereka, kepakaran mereka, kehebatan diri mereka, kehebatan pandangan-pandangan mereka lah yang menentukan cara hidup mereka, menentukan takdir mereka. Sebab itulah ketika menerima takdir yang berupa nikmat,
Mereka lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun dalam hatinya tidak merasai bahawa nikmat itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak heranlah kalau manusia dalam menerima musibah pula, mereka akan menyalahkan Tuhan. Kerana musibah ni memang satu yang tidak serasi dengan nafsu manusia. Musibah satu yang menyakitkan, satu yang menimbulkan ketidakselesaan. Musibah sering menimbulkan kesukaran. Sedangkan nafsu manusia sukakan kesenangan, sukakan kegembiraan, sukakan keseronokan dan sebagainya. Maka oleh kerana itulah, punca daripada sikap-sikap manusia ini adalah sebenarnya datang daripada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Dia tak perlukan manusia pun. Kalaulah manusia semua kufur kepada Allah sekalipun, tidak mengurangkan kedudukan Allah. Kalau manusia semua sekali beriman menyembah Allah Ta'ala pun, tidak menaikkan kedudukan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Terkaya, dan tidak mengeluhkan kepada manusia itu sendiri. Sedangkan manusia lah sebenarnya yang terlalu lemah dan daif untuk menguruskan dirinya. Manusia lah yang sebenarnya yang memerlukan Tuhan. Maka oleh kerana itulah, dalam menghadapi musibah dan dalam menghadapi kenikmatan, sebenarnya manusia lah yang zalim. Manusia lah yang sering tidak adil sebenarnya. Tak adil lah. Bila terima nikmat, gembira. Tiba-tiba bila menerima musibah, rasa sedih dan duka cita. Bila menerima nikmat yang datang daripada Allah, lupa Allah. Bila menerima musibah yang berupa kesukaran, kesusahan, manusia menyalahkan Allah. Maka manusialah yang sebenarnya tidak adil. Manusialah yang sebenarnya, sikap manusia dan hubungan manusia itulah yang sebenarnya yang perlu dibaiki, yang perlu diperbetulkan. Oleh kerana itulah, apa yang perlu dilakukan ialah perlunya manusia kembali kepada mengenal Allah. Mengenal Allah dengan pengertian yang sebenarnya. Manusia perlu memperbaiki pengenalan hati dia terhadap Allah dan peranan Allah dalam hidupnya. Manusia tak boleh mengenepikan Allah. Seluruh hidup manusia bergantung kepada Allah. Ini berarti kalaulah manusia menjauhkan dirinya daripada Allah, meminggirkan Allah daripada hatinya, daripada dirinya, maka sudah pastilah itulah punca sebenar timbulnya sikap-sikap yang telah kita sebutkan tadi. Justru tindakan perlu diambil. Manusia perlu mengkoreksi sikap dan hubungan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia buat, kerana itu hak mutlaknya. Allah Maha Tinggi, sifat-sifat Allah Maha Tinggi, tak sebanding dengan manusia, tak boleh disamakan dengan manusia. Bahkan manusia lah yang akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah manusia yang akan ditanyai, yakni yang akan dipertanggungjawabkan.
Oleh kerana itulah saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ada beberapa hakikat yang perlu kita fahami tentang kehidupan. Hakikat-hakikat inilah yang akan memberikan satu pegangan yang akan menimbulkan kebahagiaan dan kejayaan dalam diri manusia. Kefahaman dan kesedaran yang mendalam dalam hakikat-hakikat hidup inilah yang akan menjadikan manusia tenang, manusia kuat dalam menghadapi kehidupan. Kerana selagi manusia itu hidup di dunia ini, selama itulah manusia akan sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah hakikat-hakikat yang perlu dipelajari, yang perlu difahami dan perlu disedari. InsyaAllah dalam episod yang berikut saya akan menerangkan apakah hakikat-hakikat tersebut. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam episod yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.